Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kami di sini mendoakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Cumanya saya lah suara alahai, serak-serak manja katanya. Baiklah, saya Da'i Hadari, saya akan temankan anda para penonton sekalian untuk Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Hari ini 29 Mei 2023, hari Isnin, bersamaan dengan 9 Zulkaidah 1444 Hijrah, dan kita juga nak ucapkan semoga dipermudahkan urusan kepada mereka yang bakal bergelar haji atau hajjah, yang mana dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Dhuyufur Rahman, tetamu Allah di tanah suci Mekah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusannya. Cumanya hari ini Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita akan bicarakan satu topik yang sangat dekat dengan kita. Kita akan belajar hadis bagaimana tentang tundukkan nafsu. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, manusia ini kena ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, pelik juga. Perlu ada nafsu, cumanya bagaimana nak menguruskannya, nak menundukkannya. Kalau terlalu menurut hawa nafsu, lain pula jadinya. Cumanya untuk pencerahan untuk hari ini, kita akan dapatkan pelbagai maklumat, terdapat banyak ilmu, insya-Allah akan dihuraikan bersama dengan kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik baju Itulah pasalnya. Dia mau tak nak bagi kat saya ke satu? Kena minta lah jugalah dekat produser ni, Saya pun Datuk. nak juga. Nafsu tu. Nafsu tu. Nafsu tu. Orang nak, orang ada, dia pun ada. Nak rasa juga. Nak rasa juga. Itu pun salah satu nafsu juga. Baiklah Datuk, hari ni temam semangat. Sebab Ya. apa? Orang kampung datang. Atik. Artinya ya. Atik. Perak kuasa dua lah pagi ni. Cumanya Datuk, kita akan bicarakan tentang hadis dan amalan tundukkan nafsu. Para penonton sekalian, kalau ada soalan, kami amat alu-alukan. Nak telefon pun boleh, nak hubungi kami di talian 1-800-881677. Boleh bercakap sendiri dengan Datuk, ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak mohon kepada anda semua, kami nak mohon kepada anda semua untuk terus sehinggalah ke penghujung rancangan. Dengan lafaz bismillah, Datuk. Ya. Bila sebut tentang hadis tundukkan nafsu, terdapat sebuah hadis riwayat Imam An-Nawawi yang mana diriwayatkan daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash. Katanya Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, tidak beriman seseorang daripada kamu hinggalah hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku bawakan. Ya. Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Sebagai permulaan, apakah itu nafsu dan kenapa, Datuk, kita kena kawal dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Da'i Hadari, terima kasih kepada semua penonton. Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah. Hadis yang disebutkan oleh saudara Da'i Hadari tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tawih. Tidaklah beriman di kalangan kamu, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku bawakan, apa yang Nabi bawakan. Lima ji'tu bihi, apa yang aku bawakan, maknanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama sekali, apa dia nafsu? Nafsu ialah sesuatu kesukaan, sesuatu kecintaan yang ada dalam diri kita sehingga dianya menguasai diri kita, menguasai kehendak kita, menguasai pemikiran kita, menguasai tindakan kita, menguasai perbuatan perkataan kita, dikawal oleh nafsu. Ini dipanggil sebagai nafsu. Asalnya itu. Termasuk perkataan, Datuk? Ya. Ya, perkataan gitu, kalau kita marah pada orang, kita marah pada orang, mengikut perasaan marah, maka lahirlah perkataan-perkataan yang tak elok. Betul. Memaki, mencarut dan sebagainya. Mengumpat juga. Begitu juga dengan perkataan. Apabila mengikut hawa nafsu, dia akan melucah. Bercakap perkataan yang lucah. Bukankah itu juga nafsu?
Apabila nafsu tidak dikawal, dia akan menjadikan seseorang itu kadang-kadang tak bercakap pada mulut. Perbuatannya pula. Dia nampak pisau je, aku tikam dia ni kan. Tikam dia. Aku bakar ni kan. Setengah dia, aku bakar, kita bakar je. Itu dengan tindakan dengan tangan sekali, bukan kita bakar je. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita kena lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia, nak jadi baik, kita disuruh jadi baik. Betul. Tapi kita kena tahu apa benda yang menghalang kita untuk jadi baik. Pertama yang menghalang kita ialah iblis, syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Musuh nombor satu. Betul. Musuh macam syaitan ni da'i hadari. Dia ni tak ada fed up. Dia bukannya ada fed up, aku malas, aku hasut dia, tak ada jalan, malas ngajak dia. Syaitan bukan macam itu. Kita kalau ajak orang pergi ke masjid, mat, jom masjid mat, malam ni ada kuliah. Mat, jom mat, malam ni ada kuliah. Tak apalah, aku dah hal lah. Malam besok ajak lagi. Mat, malam ni ada ceramah, jomlah. Aku ada hal lah. Masuk kali ketiga, lantak engkau lah. Malah. Kalaulah iblis macam itu, senang kita. Iblis bukan macam tu, Kak Leha. Iblis akan terus menggoda kita sampailah kita nak mati. Allah. Yang kedua yang menghalang kita menjadi baik ialah nafsu. Nafsu. Nafsu inilah yang bergelodok. Bergelodok bahasa. Dah begini dalam keluar, bergelodok. Jadi bergelodok. Nafsu itulah tak puas, tak seronok, tak redha, rasa tak cukup, rasa nak. Orang pakai baju dai sini dia benar. Itu nafsu tu. Padahal dia dah ada baju, dah ada blazer, dah lah tu. Ada dah imam. Kan? Dah ada, dah. Tapi tak, dia nengok orang punya baju. Ni kalau dapat kat aku seronok juga ni. Tak dapat dengan cara betul, dapat dengan cara yang salah. Allah. Itu yang saya kata tadi, dia suka pada satu benda tu, menguasai diri dia. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Gitu. Kalau aku Minang tak dapat, aku pastikan seluruh orang takkan dapat engkau. Itu nafsu. Dia menguasai diri dia. Yang ketiga, benda yang akan menjadikan kita jahat, tak nak bagi kita baik, nama dia ialah manusia. Manusia tu dia yang bimbing kita. Sebab tu kita kena cari orang yang boleh membimbing kita. Kita ni kadang-kadang ngikut orang. Jadi sebab tu adik-adik yang mana nak kahwin, carilah pasangan yang membolehkan kita dibimbing. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Cari yang betul, persekitaran yang betul, insya-Allah kita akan jadi betul. Yang keempat yang menghalang kita menjadi baik ialah dunia. Dunia tu, kehendak dunia, persekitaran dunia menghalang kita jadi baik. Terpaksa, ustaz, saya cari rezeki, saya nak cari makan, ustaz. Jadi terpaksa buat, kata dia. Terpaksa buat. Saya tak ada kerja lain, saya tak ada kepandaian lain, ustaz. Saya pandai ini je. Awak pandai apa? Tikam nombor je, ustaz. Nampak tu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, yang kita nak bahas hari ni bukan 3 ni, 4 ni. Yang kita nak bahas satu daripada dia, iaitu nafsu. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita kontrol nafsu. Nabi Muhammad kata kontrol nafsu. Sehinggalah Nabi berkata, tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu menundukkan nafsu kamu mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Wallahu a'lam. Baiklah para penonton sekalian, kami anjurkan kepada anda semua untuk sama-sama terus kongsikan secara langsung kita pada pagi ini, terutamanya di media sosial, untuk kita sama-sama dapat manfaatkan. Sebab apa, Datuk? Bila saya ajak semua untuk terus mengajak orang lain dapatkan ilmu tentang tundukkan nafsu ni, baru-baru ni sepanjang sebulan sebelum ni lah, macam-macam Datuk. Ada kes yang hanya kerana pasangannya, aweknya ataupun ialah teman wanitanya mengandungkan anak luar nikah, dibunuhnya supaya tutup malu. Kemudian ada pula kes cabaran, kawan sekerja cabar mengurat isteri orang. Sebab apa? Kalau dapat dikira hebat. Yang ada pula ada Datuk, ini yang merisaukan tentang nafsu ni. Yang ketiga pula, bila bicarakan tentang nafsu, ada pula kes macam-macam lah Datuk. Macam-macam bab nafsu sahaja. Bahkan ada yang sanggup rogol anak,
rogol anak saudara dan pelbagai lagi. Itu yang kita akan mungkin sentuh juga, Datuk. Ya. Isu masyarakat yang berkait dengan nafsu ni. Cumanya mungkin sesuai untuk saya tanyakan sebagai soalan yang kedua. Bila sebut tentang nafsu, orang yang beriman ni bukan mereka yang beribadah di atas tiga semayang sahaja. Betul. Tetapi mereka juga mengawal hawa nafsu mereka. Macam mana Datuk nak bagi gambaran ni? Itu kita kena lihat di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 119, Allah Ta'ala berfirman, wa inna katsira la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi 'ilm. Dan kata Allah, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Allah. Jadi benar, orang ni, saya kata dah tadi, dia akan menggunakan hawa nafsu yang ada pada diri dia dan ada pada kita untuk menyesatkan kita. Memang begitulah. Kalau kita perhatikan betul-betul, macam mana, macam tadi disebut, kalau kau betul-betul power, kau ngorak isteri dia. Kau dah dapat isteri dia, kau aku tabik spring lah. Spring, bukan spring, double spring kata dia. Itu nafsu. Dia kata aku masih muda, aku nak tengok, aku boleh tak mengorat isteri orang? Aku anak dara, aku janda, boleh tak aku mengorat suami orang? Contohnya. Maknanya, dia buat sebagai satu bentuk cabaran pula dah. Dia buat satu bentuk mencabar diri dia. Kalau aku boleh buat, ini adalah satu benda yang berjaya pada aku. Oh, ini yang dikatakan nafsu. Kita tengok, ni cucu aku. Kenapa nak rogol dia? Ini anak aku. Kenapa aku nak buat jahat dengan anak kandung aku? Kita lihat hari ni ada yang sanggup. Kalau dulu kita cerita bapa dengan anak perempuan. Hari ni ada kes yang berlaku mak dengan anak laki-laki. Mak dia. Jadi ini satu perbuatan yang kita sebutkan tadi. Dia tak terkawal hawa nafsu dia. Kita hanya membayangkan bahawa sembahyang, kita hanya bayangkan ibadat itu ialah puasa, baca Quran, sedekah, kan? Tapi kita lupa, perintah Allah juga ialah mengawal hawa nafsu, tundukkan hawa nafsu. Maknanya apa? Tak mengikut hawa nafsu itu juga dikira sebagai ibadah. Aku tak tunduk, aku tak ikut. Berapa banyak kisah-kisah dalam hadis-hadis menceritakan orang yang masuk syurga, orang yang diampunkan oleh Allah dosanya, apabila dah ada peluang untuk berzina di hadapan mata, dia tolak. Dengan kata-kata apa? Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Padahal tak ada siapa pun. Satu perempuan datang jumpa dia, minta makanan. Dia orang susah. Perempuan ni susah. Si laki-laki ni kaya. Kalau kau nak makanan daripada aku, kau nak duit daripada aku, serahkan tubuh kau pada aku. Fikir punya fikir, tak apalah. Besoklah aku datang, aku bagilah. Kau bagilah makanan pada aku serahkan tubuh aku pada engkau. Dah boleh buat. Tak ada siapa pun yang tahu. Tak jadi dia. Sebab apa? Allah nampak. Allah tahu. Aku takut kepada Allah. Jadi inilah dia tuan-tuan, satu bentuk ibadat. Menolak ajakan jahat hawa nafsu. Tidak mengikut apa anjuran hawa nafsu. Kalaulah kita duduk di masjid, semayang, bagus. Siapa pun kata tak bagus. Mesti kata bagus. Semua orang kata bagus. Tak ada siapa yang kata tak bagus pergi semayang. Tapi berapa ramai pula yang mengikut hawa nafsu bila sampai di masjid. Bila dia datang semayang subuh, sebelum subuh datang dah. Allahu Akbar, semayang sunat subuh lah sebelum nak semayang tu. Tiba-tiba pengurusi masjid sampai. Maka dia pun elokkan semayang. Kena semayang elok ni. Baru dia tahu siapa datang awal. Elok pula dia semayang dia. Diam aja. Nampak tak tuan-tuan? Tambah hari Jumaat. Okay, masuk. Allah, mesti dia tengok aku datang. Oh. Jadi berapa ramai tuan-tuan yang semayang di masjid tapi hawa nafsu menguasai dia. Allahu Akbar. Kita lah, saya lah jadi imam contoh dia kan. Masih inilah aku nak tunjuk aku ni baca ayat panjang-panjang. Oh, terror. Allah. Ui, tuan-tuan. Yang budak menangis di belakang. Bukan kata budak je menangis. Mak budak pun menangis di belakang. Pasal apa? Anak dia menangis. Punya tak khusyuknya, dia menangis pula budak ni. Bukan kata mak dia tak khusyuk, anak dia menangis. Yang sebelah mak dia pun tak khusyuk semayang. Dah tahu budak buat apa datang ke masjid. Satu sah tak semua tak khusyuk tuan-tuan. Tu imam pula baca ayat panjang.
2 muka surat, 1 rakaat. Dengan aircon tak ada, elektrik terputus, anak menangis pula, kita pula begini je. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita tertipu dengan nafsu. Kadang-kadang kita kata, aku dah bagus. Aku buat ni bagus. Baru dia orang tahu macam mana aku derma. Baru orang tahu, nampak ni. Oh, pasal pelewut dia punya cek dia. Subhanallah. Tuan-tuan, nak cari orang yang nak menahan diri daripada mengikut hawa nafsu, itulah nama dia mujahadah. Berjihad. Jangan mengikut hawa nafsu. Kontrol nafsu kita. Baik, para penonton sekalian, kita akan bincangkan lagi dan lagi, termasuklah kejap lagi teman nak tanya Datuk lah. Datuk, boleh ke kalau kita nak tundukkan nafsu ni tanpa ilmu? Kejap lagi. Nantikan jawapannya, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan di mana dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan sangat istimewa kerana pagi ini, pagi Isnin, kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, bahkan ada dalam diri kita berkaitan dengan nafsu ni, iaitu tundukkan nafsu. Pengajian hadis kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Datuk, semalam dengar cerita di Gemencih ya? Malam-malam di Gemencih, Kampung Tenai Hilir. Pukul 3 baru sampai dekat hotel. Belum tidur lagi ni. Terus ke sini? Terus ke sini. Allahu Akbar. Dia tunggu subuh je, terus datang sini. Lepas ni baru cadang nak tidur. Baru cadang nak tidur. Baik Datuk, yelah, bila sebut tentang nafsu, kita bicarakan tentang nafsu ni, boleh ke kita ni nak handle ataupun nak urus, nak kawal nafsu ni tanpa ilmu? Teman kuat apa? Kita nak main badminton pun kena ada jurulatih dia. Jurulatih tu pun berilmu tu. Betul. Bukan boleh-boleh, dia ada lesen. Jurulatih bola ada lesen, jurulatih badminton. Kita nengok badminton semalam pun sakit jantung kita pun kan. Jurulatih tu pun bukan sebenarnya benar-benar boleh latih gitu je, dia pun ada lesen. Jurulatih bola sepak tu pun, dia ada lesen FIFA, dia ada lesen Asia, ada lesen setakat Malaysia ada. Nak latih tu. Maknanya yang nak main bola tu pun kena tahu ilmu, undang-undang, peraturan, dan dia belajar pun daripada orang yang ada pelajaran. Betul. Begitulah kita di dalam mengawal, menghadap hawa nafsu. Mesti ada ilmu. Dan macam mana cara nak ada ilmu tu? Mesti ada orang yang kita ikut. Siapa orang yang kita ikut? Sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbukti, yang memang diakui dan memang diperintahkan wajib ikut Rasulullah. Jadi kalau kita ada ilmu dan kita ikut pula cara menangani hawa nafsu tadi mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita menang. Kita menang. Masalah sekarang ni ilmu tak ada. Jurulatih pun tak nak ikut. Out kita. Memang out, tuan-tuan. Begitulah bandingannya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut perkara ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-70. Kata Allah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kamu berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam bab agama ini, jika fi dinikum ghairal haq, tanpa ada kebenaran. Maknanya kita nak ada melawan hawa nafsu, mesti ada al-haq, mesti ada yang benar. Betul. Dan yang benar itu sudah pasti datangnya daripada ilmu, datangnya daripada belajar. Dengan belajar macam mana cara nak mengawal hawa nafsu. Contohnya hawa nafsu yang selalu yang kita tak suka, yang sedih, tak redha dengan kematian. Tak redha dengan kematian. Kenapa? Dia mula kan, buat tenang makcik, apa masalah ni makcik? Tak ada lah ustaz. Itulah anak saya seorang, itulah yang mati pula. Anak jiran saya tu 8 orang, seorang pun tak mati ustaz. Nampak? Hawa nafsu dia menjadikan dia tak redha dengan kematian anak dia. Sedangkan anak dia tu titipan daripada Allah, pinjaman daripada Allah. Kalau Allah nak ambil balik pun silakanlah, hak Allah. Tapi pasal dia rasa hak dia, dia mula nak marah. Itulah ambulans lambat sampai, udah salah ambulans pula. Itulah yang buah rambutan ataupun tertelan biji, udah marah pula pada buah rambutan tadi ni.
Cuba kita belajar bagaimana menghadapi kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor 2, sabar. Nombor 3, redha. Macam mana nak datang sabar, nak datang redha? Makcik, anak makcik ni dia balik kampung. Dia balik kampung terlebih dahulu. Macam kita nak balik raya lah makcik, kereta tak muat, anak ramai, kita hantar naik bas dulu. Kita hantar dekat dengan stesen bas. Jumpa di kampung, ya kamu elok-elok jaga adik-adik kamu. Mak ikut dengan bapak kamu naik kereta, kau orang naik bas dulu. Mak sampai kemudian. Mak sampai kemudian. Ada tak masa hantar naik bas tu mak menangis, jumpa di kampung je. Nak jumpa apa lepas tu kau ikut di belakang. Jadi dia orang dapat tiket awal. Betul. Kita dapat tiket kemudian sikit. Nanti kita jumpa di Mekah juga. Awak penerbangan yang kedua, saya penerbangan yang ketiga, tapi maktabnya sama. Jadi jumpa, tak ada pula orang menangis di Kelana Jaya tu saya jumpa, padahal nak pergi sekali. Begitulah dengan kematian. Dia dapat tiket awal ke alam barzah, kita dapat tiket lambat sikit, menunggu sekarang ni. Sabarlah. Kita pun akan pergi juga. Kita pun akan juga pergi juga. Jadi itulah bagaimana agama, ilmu mengajar kita supaya menundukkan hawa nafsu kita. Bila kita tidak ada ilmu, tidak ada guru yang kita ikut untuk kita lawan, belajar bagaimana menundukkan hawa nafsu, kita jadi orang macam-macam. Kita jadi orang yang tak redha, kita jadi orang anxiety, kita jadi orang yang murung, kita menung je. Akhirnya kita akan jadi combi. Kenapa pula Datuk? Menangis je. Mami, siapakah yang menangis itu? Itu combi anak mami. Kenapa dia menangis, mami? Suaminya mati. Sampai sekarang dia menangis saja. Nampak? Itu cerita P. Ramlee dia buat tu. Suara P. Ramlee sebiji lah Datuk. Ya. Saya bubuh nama saya Osman Ghazali. Kan? Contoh P. Ramlee buat lah cerita ibu mertua tu. Yeah. Dia nasihat combi, jangan menangis, nanti buta mata. Bila dia dah mata celik, dia pula ambil gerpu pula. Dia juga ikut nafsu. Aisimin, Kasim selamat. Jadi pengajaran pada kita ni tuan-tuan, kita boleh nasihat orang, tapi bila kena pada kita, baru tahu. Bila tengok-tengok Dr. Ismadi tu kahwin dengan isteri dia, ambil isteri dia, apa Dr. Ismadi cakap? Memang aku mengambil Sabariah dari tangan kau, Kasim Selamat, tetapi bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau? Tidakkah itu adil? Adil, kata tuan doktor. Pop dia bagi sini. Itulah dia tuan-tuan, orang yang gagal mengawal hawa nafsu dia. Dia ikut, tak apalah kau ambil isteri aku, tak apa kau bagi aku celik, tak apa aku ambil balik mata. Rugilah. Iyalah. Mata dah celik, padahal Allah dah gantikan Sabariah dengan combi. Engkau baliklah Penang makan laksa. Masalahnya duduk di badan kota, tapi sayang tuan-tuan. Ini cerita lah. Yang Ustaz ambil berat sangat pasal apa? Contoh, ada pengajaran. Aduh, marah pula saya kan. Okey Datuk, ada sahabat kita yang nak bertanyakan soalan dengan Datuk ni, yang sudi memanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari Ramlee dan juga Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam. Haji Umar sihat Haji? Alhamdulillah saya sihat, Da'i dan Datuk sihat ya. Baik, silakan dengan soalan Haji. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kita dah dengar selalu Nabi cakap apabila hawa nafsu kita balik daripada perang. Nabi menyebut, ada hadis yang mengatakan ini adalah perang kita yang kecil. Perang yang sebenarnya, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu ini Datuk. Jadi saya nak Datuk beri pandangan Datuk mengenai perkara ini. Apakah menyebabkan Nabi bersabda sedemikian? Sedangkan perang di dunia juga amat besar kalau dikirakan, tapi dia menganggap perang melawan hawa nafsu itu, jihad melawan hawa nafsu itu adalah paling besar dalam kehidupan kita. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Haji Umar ni Datuk. Haji Umar sentiasa cantik. Oh boy. Soalan dia
soalannya. Balik dari perang yang begitu sengsara, ada yang ditikam, terpotong situ sini, tapi Nabi kata itu masih lagi perang yang kecil. Perang yang lebih besar melawan hawa nafsu. Macam mana, Datuk? Ya, di dalam perang mana ada kasih sayang? Dalam perang mana ada semuanya bom-bom lah. Kalau guna bom, ada yang gunakan bom nuklear, bom atom. Dahsyat. Mati serata-lega orang. Kita tengok pun takut. Tapi Islam walaupun berperang, Islam ada peraturan dia. Rumah ibadat kau jangan bom pula. Orang perempuan kau jangan bunuh pula. Budak-budak jangan kau tembak mati pula. Orang tua yang tak berdaya kau. Jangan. Islam pokok-pokok jangan kau tebang pula. Sungai-sungai jangan kau rosakkan pula. Dalam perang pun Islam ada peraturan dan undang-undang. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kata Islam ini tertegak dengan keganasan, tak betul tu. Islam mana ada datang negeri orang dia bom puruk peranda sampai jadi padang jarak, padang terkukur. Tak ada. Sampai duduk, sampai raja dia tu duduk bawah pokok. Menung. Nama dia Pasir Dua Putih nama dia. Tak ada, tuan-tuan. Dia bakar je satu negeri. Islam tak ada ngajar macam itu. Islam dia bawakan kedamaian pada kita. Yang kedua, bila dah berperang, akan berlaku pembunuhan. Dan bila sebut bunuh tu, maknanya orang tu adalah musuh kita. Kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh kita dulu. Kan? Dia akan rosakkan kita. Agama kita dia rosak. Maknanya memang layak dibunuh. Tetapi, kenapa Rasulullah kata bila balik daripada perang, engkau akan berhadapan dengan jihad yang lagi besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu bila dia ikut, mak dia sendiri pun dia bunuh. Allah. Padahal mak dia bukan musuh dia. Bapak dia bukan musuh dia. Dengan bapak dia sembelih sekali. Kadang-kadang dia rogol anak dia. Itu yang patut dijaga, yang patut dilindung. Apa pasal kau rosakkan dia? Hawa nafsu. Kerana kadang-kadang hawa nafsu ni dia tak kira halal dan haram, dia bedar rasuah. Allah. Bila dia bedar rasuah, habis pencen dia, habis pekerjaan dia, masuk dalam penjara, isteri dia jadi susah, anak dia jadi susah. Bayangkan tuan-tuan, kesan yang akan dapat. Kalau berperang, perang-perang je. Yang di rumah lain cerita. Tetapi kalau kita ikut hawa nafsu, Masya Allah, putus silaturrahim. Kita ikut hawa nafsu, kita rosakkan keturunan orang. Kita rosakkan keturunan kita sendiri. Kita rosakkan nama baik kita. Orang yang pergi berperang pada jalan Allah, orang tu didoakan. Didoakan, ya Allah, selamatkanlah perjuangan mereka, ya Allah. Kalau mati syahid pula, Allah bersama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hebat. Tetapi bila buat ikut hawa nafsu, berapa ramai yang nak doa? Betul. Yang maki lagi ada. Orang yang mengikut hawa nafsu ni, Allah dikutuk kau-kau, tuan-tuan. Tambah zaman sekarang ni, zaman viral. Kau-kau, bukan kau-kau. Buffalo semua hentam je. Sebab tu tuan-tuan, kawallah diri kita. Baik. Sebab membina nama sangat susah, tetapi meruntuhkan nama sangat senang. Baik. Wallahualam. Para penonton sekalian, ada yang kita perlu risaukan untuk generasi baru. Sebab telah wujud kes yang telah diceritakan oleh pakar bahawasanya ada anak muda yang sanggup jual gambar-gambar lucah untuk mendapat pendapatan membeli handphone ataupun telefon bimbit mewah. Sama-sama kita risau dan fikirkan. Lagi dan lagi kita akan bincangkan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang topik kita, hadis dan amalan tundukkan nafsu. Dan kepada yang menonton tidak kira di mana sahaja, dikabarkan ada yang menonton dari Singapura. Maklumlah pagi ni Datuk Kazim katanya nak tengok. Bahkan ada juga yang menonton ni dari Sabah dan Sarawak serta Brunei, dan ada juga sahabat-sahabat dari Indonesia. Terima kasih ya kerana terus memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Baik, Datuk. Ya. Bila kita sebut tentang hawa nafsu ataupun tundukkan nafsu
nafsu ini, saya nak bacakan, saya nak kongsikan artikel-artikel yang sempat kita dapatkan. Terima kasih kepada pihak penerbitan. Antara artikel yang berkaitan dengan hawa nafsu ni, jom sama-sama kita tengok. Bunuh bakar kekasih kerana mahu rahsiakan kehamilan. Ini yang kita sebutkan tadi. Bahkan ini juga kaitan dengan hawa nafsu juga. Ini berkaitan dengan pemakanan. Wanita hamil gagal kawal diabetes, jejaskan kesihatan anak. Allah. Okey. Diabetes itulah yang mahal tu. Sebab saya pun diabetes. Allah. Macam kata kat saya je. Tidak. Okey, yang seterusnya. Berang atau berang. Maafkan saya, berang pula dah. Berang dibaling pemadam pensel sekumpulan murid tingkatan 3. Allah. Bergaduh hingga berlumuran darah. Aduh. Ini juga berkaitan dengan nafsu. Boleh bincang. Yang ini assignment. Bincang assignment dalam bilik hotel. Pelajar institusi pengajian tinggi dicekup berkhalwat. Mungkin dia rasa bila duduk dalam tu mungkin lagi cepat buat kerja lah kan. Agak-agak dia orang dapat rekod lebih. Okey, kemudian gara-gara berang telefon bimbitnya dirampas. Berang juga kaitan dengan nafsu juga ni. Pelajar perempuan nekat bakar asrama. Allahu akbar, bakar terus. Baik. Astagfirullah. Itu saja yang kita sempat. Sebenarnya banyak lagi, Datuk. Ya. Ini antara kes-kes yang berkaitan dengan hawa nafsu. Baik, Datuk. Bila sebut tentang hawa nafsu ni, ada soalan daripada Sirna. Ya. Benarkah wanita ini dikurniakan 9 nafsu 1 akal? Oh ya. Tak tahu pula saya kan. Selalu saya dengar tu. Padahal kita semua ni semua ada nafsu. Ya. Kan? Laki ke perempuan ke semua ada nafsu. Okeylah kita ambil lah dulu kata-kata ni. Kata-kata laki-laki 9 akal 1 nafsu. Perempuan pula 9 nafsu 1 akal. Katakanlah. Okey. Itu kata orang. Padahal kita masing-masing ada nafsu. Betul. Kita masing-masing ada akal. Tetapi yang kita takut sekarang ni ialah bila nafsu menguasai akal. Orang yang berakal pun hilang akal. Macam tadi pelajar IPT. Apa yang tak cukup? Duduk belajar, pandai semua dah. Ada pandai dah. Tapi bila nafsu datang, akal semua tolak tepi. Ilmu semua tolak ke tepi. Ya. Sekarang, kita puaskan nafsu kita dulu. Nak bunuh orang pun, tolak tepi dah. Dia tak fikir dah. Masuk penjara ke, apa benda ke, yang penting aku bunuh dulu. Jadi ini yang kita takut. Kalau kita kata laki-laki kurang nafsu, atau yang banyak bunuh orang siapa? Kan, yang banyak isap dadah, yang masuk dalam penjara majoriti siapa? Jadi jangan cakap macam itu. Itulah perempuan banyak nafsu. Macam kami tak ada nafsu. Iya ke tak ada nafsu? Yang merogol orang? Yang merogol orang jarang kita dengar perempuan merogol lelaki. Kenapa, Din? Saya kena rogol. Jarang kita dengar macam tu kan. Tak pernah kita dengar pun. Ada tapi tak adalah dengar selalu masuk dalam surat khabar, masuk dalam buletin utama cerita macam itu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ini kata-kata ya, sebenarnya kita ni semuanya ada nafsu, kita semua ada akal. Diajar bagaimana nak mengawal nafsu, menundukkan nafsu. Sebab kalau kita ikut, kita jadi lesu. Banyak bila kita dah buat menong, itu lesu. Kenapa? Yuk tangkap tak puasa, duduk dalam van mayat menong je. Kan? Jadi lesu. Sebab tu jangan ikut. Bagaimana nak menjadikan seronok nafsu kita ni, seronok buat ibadat. Nafsu ni jadi seronok untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Sebab ada juga nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Ada nafsu yang jahat, nafsu ammarah dan sebagainya. Cara dia senang, jangan buat maksiat. Orang yang tidak buat maksiat, orang yang tidak buat jahat, hidup dia tenang. Allah. Orang yang buat maksiat, dia susah hati. Ya. Dia dengar dalam berita kan. Kementerian Kesihatan melaporkan peningkatan kes melibatkan HIV/AIDS di kalangan rakyat Malaysia. Peningkatan ini berpunca daripada penagihan dadah dan perkongsian jarum suntikan. Kita dengarkan laporan ini. Itu baca berita tu. Cara baca berita tu. Yeah. Kalau saya tak isap dadah, saya susah hati tak sedengar berita tu? Tak. Kalau saya tak ambil barang benda kongsi jarum ke apa, saya tak susah hati. Tapi bila saya ambil dadah, bila saya berkongsi jarum suntikan, sudah. Dia sudah. Sebenarnya bang tak sudah bang. Ini ngata kaku ni. Nampak tu. Dia jadi takut. Pasal apa? Pasal kamu buat.
Kalau kita tak buat, kita tak ada apa relax. Astagfirullahalazim ya Allah kan. Tapi kalau kita buat benda yang dilarang itu mengikut hawa nafsu, doa tak habis-habis, tak habis. Sebab itu jangan buat. Cara dia ialah ikut Rasulullah, selamat engkau. Itu yang awal-awal hadis yang kita bacakan tadi. Engkau akan dikira beriman apabila engkau tundukkan hawa nafsu engkau, hanyalah engkau mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Simple tuan-tuan. Elakkan maksiat, elakkan kejahatan, tenang hidup kita. Allahu Akbar. Baik Datuk, difahamkan ramai yang turut menonton kita pada pagi ini, seronok. Antaranya pelakon Yana Samsudin pun turut menonton pada pagi ini, mendapatkan ilmu. Baik Datuk, bila Yana Samsudin, gangster tu. Bini-biniku gangster. Datuk ingin ikuti juga ya. Saya pun pelakon juga. Okey Datuk, ada pemanggil di Thailand ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadiri dan Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik, silakan. Soalan saya begini tanya Datuk. Bagaimanakah adat atau cara tundukkan nafsu yang mana Rasulullah SAW ajarkan? Apa juga situasi agar dapat kita jadikan panduan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Haji Ismail. Satu soalan yang mungkin boleh dikatakan tips lah. Macam mana Datuk kita nak tundukkan hawa nafsu kita? Bukan senang Datuk, tapi mungkin Datuk boleh kongsikan antaranya. Baik, di dalam agama tidak ada satu benda pun yang ditinggalkan. Di dalam Al-Quran tidak ada satu perkara pun yang ditinggalkan. Semua dicerita, semua diajar dalam Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, dinosaur dulu ke Nabi Adam dulu? Ada jawapan dia. Ustaz, alien datang tak ke bumi Ustaz? Ada jawapan dia. Begitu juga dengan soalan hawa nafsu. Rasulullah kata, kalau kita ni laki-laki mampu, berkahwinlah. Kerana berkahwin itu adalah satu kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita tak mampu nak berkahwin, tak mampu tapi nafsu ada, puasa. Tak pun pergi buat kerja olahraga, panjat bukit ke, naik basikal ke, buat. Dia akan melupakan nafsu nak buat jahat. Jangan bila kita dah lah tak kahwin, kemampuan ada, kemudian tak buat olahraga yang tak menundukkan nafsu. Kita pula join kelas Zumba dengan makcik-makcik itu. Jadi ikut lain pula dia. Buat benda-benda lain yang tak campur dengan benda itu. Dia akan menghilangkan keinginan tadi. Salah satunya ialah puasa. Puasa itu menundukkan nafsu. Nombor 2, marah. Ayah anda marah? Tak. Tidurlah sampai pagi anak anda. Ayah anda tak marah. Sebab Piramli buat. Cara nak menghalang marah ialah buat perjanjian. Harta benda ayah anda akan dirampas. Itu cerita 3 Abdul. Tuan-tuan, kalau nak mengawal marah, caranya ialah berwuduk. Caranya pergi solat. Kalau kau marah dalam berdiri, kau duduk. Kalau duduk pun kau masih marah, kau baring. Kalau baring pun kau masih marah, kau pergi berendam dalam kolah tu. Pergi masjid, berendam sangat. Kena marah pula dengan tu siap. Kan? Tak habis pula. Kau pergi berwuduk, kau pergi semayang. Ini kita bila kita marah, kita nampak gunting, nampak pisau, nampak gunting, nampak pisau. Tunggulah bapak kau orang balik. Tak gunting, pisau, mak buat. Jangan macam tu Kak Nak. Bawa tenang. Buat relax, pergi semayang, zikir banyak-banyak. Yang ketiga, dalam bab dunia. Kita ni naik kereta. Dunia lah tu kereta. Tak apa salahnya, tak ada salahnya pakai kereta nak pergi hoja Kak Nak. Biar pakai kereta. Tetapi nafsu. Tengok-tengok bila sampai di traffic light, kereta orang sebelah, parking sebelah kita, tunggu lampu merah, lampu hijau tu, tayar dia sama tinggi kita. Bapak besarnya tayar. Kan? Orang Perak, bapak lah. Kalau besar, bapak besar gila kereta ni. Dia jarang sebut mak. Mak jarang, dia bapak semua. Kalaulah aku dapat kereta ni. Akhirnya nafsu kita dah ke situ. Allah. Sebab tu dia ajar pada kita, dalam bab dunia, jangan tengok orang yang lebih daripada awak. Tengok orang sebelah kiri. Ya Allah, kesian, naik basikal je. Aku Alhamdulillah ada juga kereta, syukur padamu ya Allah. Ini tidak. Kalaulah aku dapat kereta ni, ya Allah. Akhirnya kita tak seronok dengan kereta yang kita pandu sekarang. Cuba tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Ya Allah, dia basikal je dia.
Yang naik basikal pula jangan tengok kereta, bilalah aku boleh pakai merasa kereta ni. Bang, kena isi minyak bang. Rotek bang. Abang naik basikal tak payah. Abang tengok orang jalan kaki. Yang jalan kaki pula, ya Allah, bilalah aku dapat basikal ni. Abang, cuba tengok orang yang tak ada kaki bang. Lagi susah tak berjalan bang. Akhirnya hidup kita akan jadi tenang. Termasuklah orang yang ada isteri. Ya. Kadang tu tengok bini orang, lupa bini kita. Ya. Sebab tu kadang-kadang isteri tak nak ikut, tu masalah dia. Macam mana Ustaz? Saya ada isteri tak nak ikut saya. Tu macam mana? Itu saya tengok isteri orang. Pandailah engkau. Kan ada je jawapan tak? Jadi akak Leha, akak Tipah, kalau tak nak suami kita buat macam-macam hal, ikut je ke mana-mana pun. InsyaAllah suami tu tunduk pada akak je. Betul. Pergi mana-mana pun ikut. Abang nak ke mana bang? KL. Ikut. Abang nak ke Rosos, di Langkawi. Ikut. Abang Krosos, faham tak? Tiba-tiba jumpa kat airport Langkawi. Abang, astagfirullahaladzim. InsyaAllah selamat kak. Wallahualam. Baik. Allahu Akbar. Hari ni Kak Nap, Kak Leha dah disebut dah. Tunggu lagi siapalah Datuk sebut kejap lagi. Cumanya pemanggil di Thailand ketika ini Datuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya tuan. Ya. Siapa bercakap ni? Saya Muhammad Nur Samad dari Tapah Perak. Ya, baik. Orang Perak juga, orang Tapah. Orang Perak Baik. juga ramai nunggu ni. Ya ke? Kita terus hari soalan. Aduh. Silakan. Ni Ustaz. Ya. Datuk. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ke duriannya? Durian tak ada dah. Dia putih pun belum lagi. Selalu gitulah. Saya tanya kan, tak ada durian. Bila tanya lagi sekali, dah habis. Itu dia. Ada kalau ada apa salah dia. Baik, silakan. Elok. Okey ni Ustaz, apa dalam dunia ni manusia ni kebanyakannya orang bernafsu sarakah Ustaz. Ya. Semua dia nak tu. Apa masalah nafsu yang sebegini Ustaz? Baik. Itu soalan saya Ustaz. Terima kasih orang Tapah. Baik, mungkin Datuk jawapannya kita nak simpan dulu. Sebab apa? Kita nak rehat seketika. Nantikan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam hidup, pasti kita berdepan dengan pelbagai persoalan. Ada saja peningnya. Ada juga masalah-masalah yang kita terfikir lah apalah jawapannya. Jangan risau, di sini ada. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tambah-tambah hari ini kita bicarakan tentang hadis dan amalan tundukkan nafsu. Bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, orang Tapah kita Encik Samad tadi tanya soalan, kenapa manusia ni ramai benar yang nafsu tu bukan nafsu biasa, nafsu serakah. Silakan. Saya bila sebut serakah tu, rasa takut benar rasa ya. Bayangkan nafsu serakah tu kalau dia ada misai, dia pegang misai macam ni. Itu nampak tu. Jahat benar nampak. Itu nampak benar jahatnya tu. Nampak tu nafsu serakah. Begini makan. Itu kalau kita boleh bayangkan nafsu serakah tu. Kalau kita tengok rimau, singa macam mana dia makan. Nak terokam. Begini. Dia kejar sampai dapat. Iyalah. Ya Allah, nengok cerita binatang. Saya tengok cerita binatang tu seronok. Nengok kan dia. Ya Allah, tak ada belas kasihan langsung. Ya Allah. Rupa-rupanya manusia lagi dahsyat. Bila dia mengikut hawa nafsu dia, rimau pun kalah. Sebab dengan rimau pun dia makan. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membinasakan kita. Syuhun, muta'an, wa hawan, muttaba'an, wa i'jabul mar'i binafsih. Ada 3 perkara yang membinasakan kita. Pertama, syuhun, muta'an. Bakhil, kedekut yang diikut. Allah. Kalau bakhil, biasa lagi. Syuhun tu sikit atas. Bakhil, kita teringat kepada Haji Bakhil. Dia masih sedekah tak? Dia masih sedekah. Tambah yang datang tu Cikgu Murni. Cikgu Murni. Kalau cikgu laki-laki, dia sedekah tak? RM1 saja. Berapa kita nak sedekahkan ni lembu? Nampak tu? Kita ada RM1 tu Haji. Bagus. Budak-budak tak boleh pakai dia banyak-banyak, kata dia. Tapi bila mari Cikgu Murni, 2,000 Haji Bakhil bagi. Bakhil, tapi dia masih sedekah. Syuhun ni, datanglah Cikgu Murni pun. Datang Cikgu Murni ke, cikgu apa pun, tak ada. Belah. Hari ni tu Haji demam. Itu nampak. Dan dia mengajak orang lain untuk kedekut juga. Allah. Memang orang ini akan membinasakan. Yang kedua, yang membinasakan kita nombor 2 ialah hawa nafsu yang diikut. Ni tadi. Hawa nafsu yang diikut tadi ni. Kenapa Ustaz? Dan yang ketiganya, ujub.
Ujuk dalam diri dia sendiri. Ujuk. Ini cerita seniman Alibaba berjadapuk. Bila dia dapat emas, simpan bawah tanah, cuba tengok Haji Sattar berjalan. Sekarang aku sudah orang kaya lah. Sekarang berjalan pun kena betul lah, kata dia. Belajar cara jalan. Cara berjalan. Ai, sekali macam monyet lah, kata dia. Tuan-tuan, ini cerita yang kita boleh buat pengajaran. Kenapa manusia mengikut? Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, kontrol hawa nafsu. Kerana manusia bila dia mengikut hawa nafsu, ulaika kal an'am balhum adal. Sesatnya lebih teruk daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak lembu, dia ngorak lembu jantan ngorak lembu betina. Kambing jantan, dia ngorak kambing betina. Tapi manusia kalau dia mengikut hawa nafsu, dia tak kira. Jantan pun jantan lah. Kita kejarlah, kata dia. Berapa punya cantik lah kita kejar. Nampak? Nampak tak, tuan-tuan? Kenapa jadi macam itu? Sebab itu Allah pesan jangan ikut. Dalam diri kita ni ada, tapi you all tak faham. Selalu kita dengar, you all tak faham apa yang ada dalam diri I. Kita orang faham, you yang tak faham. Sabar, kontrol diri, jaga diri. Kerana nafsu serakah ini diseronokkan dengan dunia. Dunia tunduk turut menyumbang keseronokan. Syaitan tambahkan lagi serbuk perasa. Manusia pula ada yang sama waktu dengan kita pula, satu geng dengan kita pula. Memang dia akan menjadikan nafsu itu seronok untuk diikuti, dan tanpa mengira takut kepada Allah, maka dia jadi sarakah. Maka disebutkan kepada kita, ittaqullah haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Dengan takwa itu kita rendahkan balik. Jangan kita suburkan nafsu, jangan suburkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada rosaknya diri kita. Wallahu a'lam. Baik, Datuk. Ada satu soalan daripada sahabat kita di Facebook. Teman terfikir juga soalan ni daripada tadi. Mujurlah ada yang bertanya. Intan Zurina Abdul Razak katanya, sekiranya kita mampu jihad hawa nafsu sepanjang Ramadan, tempoh hari hidup mengumpat, sebab apa puasa, tapi kita gagal pula luar Ramadan, pertama raya, hari raya pertama tu dah mengutuk, mengumpat, adakah itu bermakna kita tidak ikhlas dalam mengekang hawa nafsu kita, bahkan ia bermusim? Allahu Akbar. Sebab hari raya tu dah ngata orang, ngata pada tuan rumah yang kita pergi ziarah. Ini je kuih rayanya pun, aduh, dua jenis je, kuih bangkit, kuih tidur. Apa ini? Awal-awal raya dah ngumpat orang, apa ke ni, ya Allah, Kak Long, biar benar kamu Kak Long. Setiap satu benda dia ada tanda. Nak hujan ada tanda? Ada. Mana ada tiba-tiba je hujan? Ya Allah, ribut tidak, apa tidak, angin tidak, tiba-tiba je hujan. Ernie angkat jemuran, hujan dah turun. Mana ada? Itu air siram pokok. Hujan ada tanda. Mengandung ada tanda tak? Ada. Apa kau ni? Isteri aku pregnant. Habis tu aku yang tak larat betul lah. Morning sickness pada aku pula. Orang yang nak beranak pun ada tanda. Dia ada tanda. Orang yang nak bersalin, mana ada orang yang nak bersalin 9 bulan dia mengandung pergi pasar malam, tiba-tiba beranak kat pasar malam. Terkeluar. Abang dah terkeluar. Takkan kau tak rasa? Tak ada tanda bang, tiba-tiba bang. Nampak benar nipunya. Begitu juga sekarang musim haji. Balik daripada haji, ada tak tanda haji yang baik? Yang nama dia mabrur? Ada. Balik-balik pada haji, ya Allah. Baik orang dia. Terus jadi imam. Semayang sebelum masjid jadi imam. Ya Allah, dulu tak pernah tinggal dah masjid jadi imam lah. Setengah orang bila balik pada haji takut ke masjid. Sebab takut orang tolak jadi imam. Kalau aku pergi masjid ni, tobat lahum dia orang suruh aku jadi imam ni, aduh kacau buat-buat ni. Pergi waktu zuhur asar je. Dia pergi waktu zuhur pun dia pergi. Kena, memang kena. Tuan Haji ambil berkat, Tuan Haji. Berkat apa berkat je? Orang balik haji ni berkat. Dia buat-buat batuk. Pada hari luar tadi punya deras nyimbang. Suruh jadi imam. Batuk. Tu imam tu kata pula, tak apa, ni tak payah baca apa-apa. Zuhur je. Jadilah imam je. Sanggup dia kata, aku sebenarnya COVID. Lari semua orang masjid. Punya takutnya tu tak nak jadi imam. Sanggup mengaku COVID. Astaghfirullahalazim. Apa jenis kau lah.
Orang yang semayang, ada tak tanda semayang dia bagus? Ada. Innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Dia tak akan buat benda jahat, dia tak akan buat benda mungkar. Kesan daripada sembahyang dia. Puasa? Puasa tu apa tujuan dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau jadi orang bertakwa. Kesan daripada Ramadan, kesan daripada ditarbiyah sepanjang Ramadan ialah menjadi orang bertakwa. Tapi kalau selepas daripada Ramadan masih lagi tunduk pada hawa nafsu, kita bimbang. Ada amalan-amalan ataupun ibadat yang kau buat dalam bulan Ramadan hari itu tak mencapai KPI, tak mencapai standard yang membolehkan engkau dapat orang berpuasa. Mungkin puasa dia hanya puasa makan, betul, tapi dia tak puasa benda-benda yang lain. Jadi kena perbaiki balik. Setiap satu benda ada tanda dia, insya-Allah. Dalam Al-Quran, Datuk, telah diceritakan, bahkan diberitahu berkaitan dengan umat-umat terdahulu yang hanya kerana menurut hawa nafsu terus dibinasakan. Antaranya kaum Lut yang dibinasakan kerana nafsu mereka menyimpang, iaitu mereka suka kepada sesama jantina. Ada tak kisah-kisah lain ataupun kisah tersebut yang mungkin Datuk nak kongsikan dan ia kita risaukan berlaku? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang dibinasakan ini. Yang pertamanya kita sebut sebagai golongan fasad, yang suka buat rosak. Kemudian ada juga Allah Ta'ala gunakan perkataan zalim, orang yang berbuat kezaliman. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, umpamanya. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan tengoklah kesan-kesan kepada orang yang berbuat kerosakan di atas muka bumi. Sebab itu, kesan-kesan orang dulu walaupun beribu-ribu tahun sampai sekarang masih ada. Patutnya dah hancur dah. Tapi bangunan mereka masih wujud. Kubur mereka masih wujud. Negeri mereka pun masih wujud. Malah stadium mereka pun masih wujud. Kita pergi tengok tuan-tuan, tak runtuh pun. Empire Rome, ya? Tak runtuh pun kalau kita pergi Petra misalnya, Petra di Jordan misalnya. Nak pergi tu pun, saya ni pak siapa? Pergi ke Petra contohnya. Jalan kaki je. Nak naik keldai tu boleh naik keldai. Tapi rasa biarlah orang tua-tua naik dah lah. Saya kan sihat. Biarlah, bila tak naik menyesal pula tak naik. Kan naik atas tu. Bila sampai di atas, Allahu Akbar, Subhanallah. Ada dah stadium terbuka tu. Hebat tu. Berapa ribu tahun tu tuan-tuan? Tak tahu berapa ribu tahun. Tuan-tuan kajilah tengok. Masih ada. Kenapa tinggalan-tinggalan sejarah itu masih ada? Sebab Quran kata, pergi tengok. Kalau Allah kata, pergi tengok Fir'aun. Tiba-tiba mayat Fir'aun hancur. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah Ta'ala sebut, pergi tengok Fir'aun. Fanzur, pergi tengok dia. Apa buat dia dan kesan pada orang yang buat rosak. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut zalim kepada Fir'aun tadi. Sebab itu, piramid dia masih ada. Kubur dia tu masih ada. Malah orang yang kata Ramses ke apa benda ke, masih ada. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Sebab itu nama dia ilmu. Kenapa? Kerana 4 golongan yang dibinasakan oleh Allah ni kerana mereka menggunakan 4 perkataan dalam hidup mereka ketika mereka menolak ajakan Rasul-Rasul yang datang kepada mereka. Pertama, mereka menggunakan aku. Aku. Siapa dia yang mula-mula guna aku ni? Iblis. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Hei Iblis, apa asal engkau tak nak tunduk kepada Adam bila aku suruh sujud pada Adam? Ana khairun minhu. Dia menggunakan aku. Saya lebih baik daripada dia. Saya daripada api, Adam daripada tanah, kata dia. Nampak? Dia ngikut hawa nafsu dia. Dia lupa perintah Allah. Dia gunakan perkataan saya. Yang kedua, mereka menggunakan perkataan li. Bagiku. Bagi aku. Bagi aku. Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, Mesir ini bawah aku punya.
Sungai tu mengalir kerana aku. Kerana aku sungai tu mengalir. Engkau hidup tu pun kerana aku tahu. Nampak? Dia jadi rosak. Allah. Yang ketiga, indi. Bila sebut tentang indi yang ketiga kena rehat ni. dulu lah. Kita nak sambung kejap lagi Datuk ya. Kita sambung selepas ini. Ramai benar yang marah. Tak apa, potong pula Da'i Hadari ni. Sabar, sebab apa kita nak simpan dulu, kita nak tamat dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. Kejap je lagi. Terus bersama dengan Datuk Kazim Ilyas, bersama dengan Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Segala yang terbaik kami sajikan buat anda di saluran Raudah, terutamanya TV3 dan juga TV9. Cumanya kini kita berada di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan untuk topik kita hari ini, hadis dan amalan. Berkaitan dengan topik kita, kita fokuskan kepada tundukkan nafsu bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Cumanya para penonton sekalian, ada satu kaedah yang memudahkan kita mendapat pahala tanpa kita buat benda susah pun. Duduk, tengok, kemudian tekan butang kongsi ataupun dengan izin share. Orang lain pun dapat manfaatnya. Baiklah Datuk. Ya. Artinya nak sambung lah tadi. Lepas daripada li, kemudian ada golongan yang ketiga yang menyatakan indi. Orang yang mula mengatakan indi. Qarun. Sebab tu akak-akak pergi melawat di Mesir, tengok tasik Qarun. Bila orang tanya pada dia, macam mana engkau kaya apa semua ni? Ilmu ni di sisi aku. Aku ni ada ilmu. Ni yang aku jadi kaya ni. Dia ngikut hawa nafsu dia. Akhirnya apa jadi pada dia? Yang keempat, nahnu, kami. Orang yang hidup di zaman Istana Balqis, Ratu Balqis dulu tu. Sampai sekarang ada lagi tu. Keadaan Sabak apa semua tu. Bila pemimpin-pemimpin dia kata kepada Ratu Balqis, kita mempunyai kekuatan. Kami mempunyai kekuatan. Kita hantar perang je dengan Nabi Sulaiman. Kan Balqis kata, kau lebih betul surat ni masuk dalam istana bilik aku pun orang tak tahu, tiba-tiba kau nak lawan Nabi Sulaiman. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi masih lagi ada dalam dunia ni, tinggalan-tinggalan sejarah dia. Untuk kita, umat Nabi Muhammad ini belajar. Jangan ikut hawa nafsu. Itu dia kesan-kesan dia bila kita mengikut hawa nafsu. Sedangkan mereka mempunyai kekuatan yang lagi besar pada kita. Kekayaan lagi hebat daripada kita. Badan yang lebih tegak daripada kita. Tetapi kerana mengikut hawa nafsu, segala kekuatan, ketegapan kau hancur begitu sahaja. Allahu Akbar. Ya, begitu soalannya lagi. Saya terpana sekejap bila terpana. Ingatkan terkesima. Terkesima lebih kurang lah Datuk. Ya. Bila kita sembang-sembang tentang hawa nafsu yang gagal diurus, ia juga bukanlah berlaku pada golongan yang dewasa. Lebih menyedihkan, baru-baru ini keluar satu artikel, diumumkan ramai golongan yang muflis adalah golongan anak muda. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana mereka gagal mengurus hawa nafsu dalam pembelian. Sebagai contoh, kereta mewah. Kadang tu maknya pun satu hair juga. Bila dah beli keretanya? Ya. Belilah kereta. Beli kereta murah. Apa murah je katanya. Anak Pak Usop pun ada beli kereta. Senang bawa mak dia. Kan? H katanya. Macam-macam lah. Jadi Datuk, menyebabkan anak muda ni terus muflis. Allahu Akbar. Allah. Bagaimana hawa nafsu tu gagal dibendung ketika menguruskan kewangan? Sebab itu, kita belajar geografi. Betul. Kita belajar sejarah, matematik tambahan, semua kita belajar. Tapi yang kita tak belajar kadang-kadang pengurusan keuangan. Apa kata di sekolah-sekolah kita belajar satu subjek baru, sekolah menengah, pengurusan keuangan. Penting ni tuan-tuan, pengurusan keuangan. Dan keuangan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak ayatnya. Wa aqradullaha qardan hasana, ayat cerita tentang hutang, ayat cerita tentang bisnes, ayat cerita tentang perniagaan, ayat cerita tentang pengajagaan harta benda, berapa banyak. Tapi kadang-kadang kita tak belajar dia, tak belajar, kita rasa tak penting pun. Saya ni nak jadi ini aja. Siapa pun awak akan ada pendapatan, dan tolong jaga pendapatan. Sebab itu kalau kita nak berjaya, Nabi sebut 3.
Nabi kata salasun munjiyat khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kamu takut kepada Allah, sama ada kamu duduk seorang-seorang ataupun kamu duduk ramai-ramai, kamu takut pada Allah, kamu berjaya. Yang kedua, wal qasdu fil faqr. Orang yang bersederhana apabila berada dalam keadaan kekurangan. Ni dia ni. Dan yang ketiganya, wal ghina al faqir wal ghina, orang yang bersederhana dalam keadaan dia susah ataupun dalam keadaan dia senang. Wal adlu fil ghadab wal ridha, orang yang adil ketika dia dalam keadaan marah ataupun dia dalam keadaan suka, dia masih lagi berlaku adil. Kita ambil yang nombor 2. Manusia yang berjaya ialah yang berada dalam keadaan al-qasdu, bersederhana. Aku gaji banyak ini, gaji 1,800, gaji maksimum minimum 1,500 minimum. Dalam 1,500, kenapa tak congak? Ini nak handphone harga 5,000. Tak apa, boleh hutang. Hutang. Okey. Kereta, tak nak pakai kereta Grab. Kita sekarang dah ada dah. Tak payah sewa, tak payah apa, tak payah road tax, tak payah nak servis tayar lah, apalah. Tekan dia sampai depan rumah. Cukup. Simple. Kan? Tapi tak, aku lambang kejayaan aku bila ada kereta. Selagi tak ada kereta, selagi itulah aku tak nampak berjaya. Mentaliti tambah pula Datuk, tengok kawan-kawan post di Instagram beli kereta baru. Begini duduk kan, tengok begitu dalam kereta kan, ada lambang pula, ada huruf pula kan, Allah. A, B, C, D, E, F, semuanya ada kan. Cara hidup Allah. Cuba kita buang. Kaya ialah berkereta. Berkereta itu lambang kaya. Cuba buang benda itu. Cuba buang. Orang yang kaya ialah orang yang tak ada hutang. Kan senang hidup. Senang, tak ada hutang. Ini bila tengok kereta, hutang. Tengok tilam, hutang. Tidur atas tilam tu hutang. Anak datang, ayah, tadi ada tokek kedai perabot datang. Bila nak bayar hutang tilam? Tak tidur atas tilam tu. Jadi manusia sekarang, dia nak dapatkan kemewahan, sedangkan pendapatan dia tak mencapai, membolehkan dia untuk itu. Akhirnya apa dia akan buat? Dia akan mula mengikut hawa nafsu dia. Tak boleh pinjaman pembiayaan Islam, dia akan buat along. A-L-O-N-G, along. Apa dia akan buat? Rasuah. Apa yang dia akan buat? Mencuri. Apa yang dia akan buat? Apa sajalah. Janji aku boleh bayar hutang. Termasuklah berbohong dan sebagainya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak muda yang baru lepasan universiti, baru nak mula nak berjinak dengan pekerjaan, tolong kawal perbelanjaan adik-adik. Kalau dulu saya rumah sewa 3-4 orang duduk. Sewa masa tu 350. Duduk 3 orang, kau 100, kau 100, aku 150, tak apalah. Share semua. Nak buat macam mana? Tapi sekarang saya nak privacy, Ustaz. Saya ambil kondominium 1,500 sebulan. Gaji 1,800. Apa 300? Kau nak makan apa? Saya dah buat side income, Ustaz. Akhirnya awak tidak ada tempat rehat. Ya. Masa rehat tak ada. Sekarang buat satu benda. Jaga elok-elok. Apa salahnya duduk rumah mak? Bila pergi kawan lepak kedai mamak, ini anak mak dah sampai, anak mak lah. Yang tu dia malu tu. Bila dia duduk dengan mak, duduk dengan bapak, kawan-kawan dia kata, ini anak bapak, leceh lah. Itu dia tak mahu tu. Dia nak membina kerjaya dia sendiri, kononnya. Buat tenang dulu adik. Yang ketiga, kereta ke apa benda ke, sabar sekejap dulu. Kad kredit, tolong kontrol. Kadang-kadang tu bangga pula, buat keluar kad kredit. Bangga kan. Hutang, buat apa bangga bang? Hutang bang. Ya, jangan banggalah bila kita ada kredit kad tu. Hutang. Orang yang kaya bang, orang tidak ada hutang. Seronok hidup dia, tak ada hutang. Gaji bersih bulan-bulan, makan pun bersih sebab tak keluar langsung, duduk dengan mak. Seronok. Dia tapau duit mak dia je. Itu pun tak guna pula anak pun. Dah tahu duduk dengan mak, dah bekerja, bantulah mak, tolonglah bapak. Bila kita tolong mak kita, kita bagi sumbangan pada ayah kita, mak kita, Allah tambahkan lagi rezeki kita. Ya. InsyaAllah. Saya suka lah bila Datuk kabarkan tadi, ya berkaitan dengan orang kaya ni, kita kena tukar sikit. Orang kaya ni adalah orang yang tak ada hutang. Bila tak ada hutang ataupun kurang hutangnya, tu yang nyerongin aja. Tapi kadang-kadang orang kaya pun ada hutang.
Kanda, ini surat pajak gadai Kanda. Yang bikin malu aku sajalah engkau lah. Dia marah kan. Kanda, apa orang kaya pun hutang ke? Apa kau ingat orang kaya pun senang ke? Kadang-kadang sesak dia. Yang mana faham? Tak faham sudah. Baik Datuk, ada pemanggil di talian kita ini kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Datuk Kadir Mijlas dan Ustaz Hadari. Ya. Apa khabar? Siapa ni? Haji Tukinon. Haji Tukinon. Baik Haji Tukinon, apa soalannya dari Johor ni? Ya, saya daripada Johor ya, Selatan. Silakan. Pasal gini Datuk, kita ni tahu nafsu kan Datuk. Nafsu memang apa kata orang, tiap-tiap orang ada nafsu. Jadi saya nak minta Ustaz jelaskan, nak melawan hawa nafsu dengan nak menentang musuh, mana satu lebih baik? Maknanya yang lebih susah lah. Kita nak lawan, kadang-kadang nafsu ni dekat kita aja. Kalau musuh kita nampak kat depan. Itu dia soalannya Ustaz ya. Pagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pun dah confused Datuk. Haji Tukinon ni kata orang Johor tapi dia cakap tadi macam Perak juga. J keluarnya tu. Tapi tak apalah Datuk. Macam mana tu? Kalau selalu orang Johor macam mana? Macam mana Ustaz, kita orang nak tanya Ustaz macam katakan nafsu ni kan bukan Ustaz kan, itu orang Johor kan, lama saya tak ke Johor. Jadi untuk menjawab soalan Haji Tukinon tadi, kita kena lihat daripada surah An-Nazi'at ayat 41, ayat 40, 42, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian ayat dia sambung, in huwa illa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, wa amman khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah satu, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang menahan hawa nafsu dia. Allah Taala kata apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Taala bagi syurga pada dia. Itu ganjaran dia. Maknanya besar tu. Haji Tukinon mengikut nafsu, melawan hawa nafsu. Kalau kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita, dalam surah An-Nazi'at tadi Allah Ta'ala kata Allah gantikan dengan syurga. Hebat. Tetapi bila kita berhadapan dengan musuh yang menghalang Islam, yang merosakkan Islam, nama dia jihad. Itu juga benda yang besar. Dipanggil sebagai orang yang berjuang, dipanggil sebagai syuhada, dipanggil orang yang berjuang pada jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad, wajahidu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah pun besar juga. Tetapi berapa ramai yang boleh berjihad? Berapa ramai yang terlibat di dalam jihad? Tetapi semua orang boleh terlibat di dalam jihad melawan hawa nafsu. Di situ perbezaan dia. Kalau kita terlibat di dalam mempertahankan agama Allah, alhamdulillah, memperjuangkan agama Allah, hebat. Tapi berapa ramai orang yang terlibat? Bandingan dia imam, berapa orang je dalam masjid, dalam kampung yang terlibat jadi imam, yang ramai jadi makmum. Berapa ramai orang yang menjadi pendakwah, jadi asatizah, jadi ulama, tak ramai pun. Yang ramainya yang mendengar, yang mengikuti. Jadi kalau kita dapat menjadi yang disebutkan tadi, orang yang berjihad pada jalan Allah, bagus. Tetapi kebanyakannya tak dapat. Kita akan jadi orang awam. Orang awam pun akan dapat tak syurga? Dapat. Macam mana cara dia? Jangan ikut hawa nafsu. Lawan hawa nafsu yang merosakkan. Baik Datuk, bila sebut tentang hawa nafsu ni juga, ada juga adik-beradik yang dulunya berkubang sama-sama, pergi ke beli roti, naik motor ayah sama-sama, tapi bila dah besar, mak nak meninggal, gaduh. Allah. Sebab hawa nafsu nampak harta pusaka. Macam mana yang kita perlu huraikan dan carikan penyelesaiannya? Nantikan selepas ni Datuk ya. Baik. Nantikan selepas ni jawapannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita tampilkan juga ahli panel yang juga berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi ilmu dan manfaat dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti mana pagi ini sangat dekat dengan kita topiknya, hadis dan amalan. Kita fokuskan kepada tundukkan nafsu bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, bila kita sebut tentang nafsu ini juga,
kadang-kadang boleh merosakkan institusi keluarga itu. Dekat mana dulu masa kecil dibelai, dimanja, abang jaga adik, adik kadang-kadang tolong abang. Bila dah membesar sama-sama, kemudian dah berkeluarga sendiri, satu masa nampak harta pusaka itu lebih kepada mungkin abangnya. Maka si adik tak puas hati. Jadi bergaduh, ditambah pula dengan dicucuk oleh ipar. Menyebabkan pergaduhan yang hampir membawa kepada pembunuhan. Nafsu ini membinasakan sehingga macam tu ke, Datuk? Ya. Bila sebut adik-beradik, kita sebenarnya banyak berkongsi. Kongsi rahim, ibu yang sama. Kongsi susu, ibu yang sama. Kongsi periuk nasi, sama kongsi, dimasak dalam bekas yang sama. Kita berkongsi bantal. Kalau dulu susah tidur depan halaman ruang tamu tu. Ruang tamu. Bentang tikar tidur. Bantal tikar toto pun kita kongsi. Tapi bila dah berharta, makin jauh kita. Makin jauh pula. Tambah kalau ada adik-beradik kita yang agak susah, kita senang. Nak apa lo? Nak apa tu? Soalan tu, bila adik datang, abang datang, kakak datang, yang kaya ni tanya pada adik dia, nak apa datang tu tengok, nak apa tu? Tak habis-habis lagi, nak pinjam cupak ke? Nak pinjam gandum ke? Nak gandum ke? Ya, nampak tak tuan-tuan? Yang kedua, akan tertonjol sikap tu bila mak bapak dah tak ada. Atau masih ada, tapi sakit. Tapi tak ada harta. Atau ada harta, masing-masing berebut harta. Bapak belum mati, dah bincang dah. Itu cerita Labu-Labi. Tiga Abdul. Nampak tuan-tuan? Piramli dia buat cerita ni. Kenapa jadi macam itu? Abang dapat lebih, adik terasa. Abang kontrol semua, adik terasa. Boleh tak kita sebagai saudara kandung berlaku adil? Aku sebagai abang, aku adil pada keluarga aku, adik-beradik aku. Satu. Yang kedua, kita memang mengharapkan keadilan, tapi bukan semua orang faham agama macam kita. Ada abang yang menipu, ada kakak yang tipu. Boleh tak kita melebihkan silaturrahim lebih daripada harta? Isteri kata abang dapat minyak itu je ke? Yang ini sajalah yang abang dapat. Tu yang tanah depan tu, itu abang Long. Atau yang belakang tu, itu Kak Ngah. Itu abang ini je. Abang, lawanlah bang. Tak apalah, tanah kita pun ada. Bagilah dekat dia orang, sedekah je. Boleh tak kita cakap macam itu? Kerana silaturrahim itu lebih berharga daripada harta. Betul. Masalah kita sekarang, kita tak nampak silaturrahim tu. Darah daging kita tu, kita tak nampak. Yang kita nampak, harta. Bila kita nampak harta lebih daripada segala-galanya, kita sudah mempertuhankan hawa nafsu. Allahu Akbar. Yang ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, ayat 43. Ar-ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takuna alaihi wakila. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka, yang telah menuhankan hawa nafsunya? Siapa yang boleh selamatkan mereka daripada kesesatan? Allah. Rupa-rupanya orang yang mengikut hawa nafsu ni tuan-tuan, boleh jadi sesat. Boleh jadi sesat. Jangan main-main. Contohnya Ustaz, saya benci dengan abang saya tu. Dia semua urusan harta benda semua mak bagi dekat dia. Dia jumpa pawang ke, dia jumpa apa benda, disihir ke abang dia. Disihir je. Nampak tuan-tuan? Ada yang buat amalan syirik. Dia buatnya benda-benda tu dengan mak dia sendiri, dengan bapak dia sendiri pun dia sanggup sihirkan. Allah. Bukankah jadi sesat dah tuan-tuan? Bila menganggap perbuatan syirik itu benda kecil. Jadi inilah yang kita kongsi sama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Harta ke apa benda tak bawa ke mati bang? Bawa juga, tapi taklah boleh nolong kita ke benda ke? Apa kata? Benda yang boleh bantu kita di hari kiamat, kita bawa bersungguh-sungguh. Apa dia
yang betul-betul yang boleh bawa kita ke syurga sampai syurga rindu pada kita. Kan Nabi sebut kan? Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Itulah harta kita. Ini harta banyak, Quran tak baca macam mana? Adakah syurga merindui kita? Allah. Jadilah pembaca Al-Quran. Nombor 2, syurga tu rindu pada siapa? Orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Yang memberi makan kepada orang lapar, dia bagi makan. Syurga merindui orang-orang yang macam ni. Yang ketiga, wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidah. Syurga rindu. Jangan paksa harta kita maki orang. Jangan paksa nafsu kita gunakan bahasa kesat. Syurga tak rindu pada kita. Alhamdulillah. Yang tu abang, sesedekahlah pada abang. Tak apa kakak ambil lah. Tak apa kak, kita adik-beradik kak. Sudah cukup. Ini tidak dimaki, jaga lidah tak ada. Dan yang keempatnya, syurga merindui orang yang berpuasa Ramadan. Jom tuan-tuan, dalam dunia ni sementara je. Jom kita cari yang kekal dengan jalan 4 yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik Datuk, nampaknya kita dah berada di hujung-hujung dah ni. Jadi sebelum Datuk mungkin nak balik Perak nanti ni, teman pula entah bila nak baliknya. Tapi ada durian boleh balik sekarang. Ada ya Datuk. Selalunya musim durian ni ramai lah balik. Sampai terus teman ke sana. Mungkin Datuk secara ringkas, pelan tindakan kita. Hawa nafsu ni ada dalam fitrah manusia ni ada. Tapi bagaimana kita ni yang kena kawal nafsu, bukan nafsu kawal kita. Ya. Kita nak benci nafsu macam mana? Sedangkan manusia ni ada nafsu. Betul. Yang kita nak ialah gunakanlah nafsu tadi untuk masuk syurga. Sebab itu ada nafsu-nafsu yang baik. Nafsu yang menenangkan jiwa kita. Nafsu yang bila kita ikut jadi seronok pula. Nafsu untuk menjadi orang yang kuat ibadat. Nafsu yang nak menjadikan kita orang yang baik. Nafsu yang nak jadi kaya, tapi dalam masa yang sama menolong orang lain. Betul. Nafsu nak menuntut ilmu. Sebab itu bila kita ni mengajar orang, kita boleh nampak orang ni lapar dalam ilmu, orang ni dah kenyang dengan ilmu. Orang yang lapar dengan ilmu tu, dia datang, dia catat, dia belajar. Ada orang yang kenyang, dia buat relax, malas datang. Maknanya dia tak menjadikan nafsu dia untuk jadi baik. Nafsu ni, dia lawan kepada ibadat. Ibadat, nafsu tak suka. Buat ibadat aja nafsu tak suka. Nafsu sentiasa nak mengalahkan ibadat. Sebab tu tuan-tuan, bagaimana nak memenangkan ibadat? Tadi kita belajar dah. Tuntut ilmu. Belajar. Dan kena bagi kuat ibadat. Dengan jalan apa? Menundukkan nafsu. Apa jalan menguatkan ibadat? Pertama, dilakukan secara berjamaah. Kalau kita sembahyang sunat, buat tiap-tiap malam ke dengan isteri kita, kuat kita. Betul. Kalau kita puasa sunat, seorang-seorang malas. Tapi kalau satu keluarga puasa sunat, kita akan buat dengan seronok. Kita pergi umrah seorang-seorang. Kan, Lone Ranger je pergi. Tak seronok. Cuba pergi anak-anak, pergi dengan kawan, dia jadi seronok. Nombor 1, dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, ibadat yang kita buat tadi berterusan, walaupun sedikit. Jangan buat sekali banyak, lepas tu tinggal. 20 tahun akan datang, buat pula. Buat sikit, insya-Allah nafsu akan tunduk. Dan yang ketiga, kita merasakan bahawa kita sentiasa memerlukan Allah. Jangan kita rasa aku tak perlukan Tuhan. Nafsu akan kontrol kita pada masa itu. Engkau nak berdoa apa? Engkau semua dah ada. Kau dah kaya, kau dah apa? Apa lagi nak semayang? Apa lagi? Engkau muda lagi. Nafsu. Aku perlu bertuhan. Aku perlukan Tuhan. Hari ni tuan-tuan, nak berdoa pun orang tak nak. Habis-habis semayang, belah turih. Doa lah kejap. Ada pula orang yang berdoa. Dia angkat-angkat tangan. Ya Allah. Macam semalam lah, ya Allah. Amin. Itu doanya. Astaghfirullahalazim. Cepat betul doa dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya seronok dengan tajuk kita pada pagi ini, insya-Allah. Yang tajuk yang dekat dengan kita. Betul. Dekat dengan kita. Kita boleh fikir sendiri. Aku ni ikut nafsu ke? Aku ni macam mana? Fikir-fikirlah. Mudah-mudahan ada pengajaran di dalam Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baiklah Datuk, moga-moga anda semua juga dapat manfaat daripada perkongsian sepanjang hari ini. Baiklah Datuk, mungkin untuk memurnikan program kita pada pagi ini, doa daripada yang berbahagia Datuk. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Terima kasih, alhamdulillah. Kami insya-Allah nanti kita jumpa di Perak pula ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah. Jangan lupa para penonton sekalian, esok bersama dengan Dai Luqman ataupun Cak. Itu nama glamournya lah. Yang mana esok kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Kita akan sembang-sembang topik kita pancaran wuduk di akhirat. Masya Allah, di akhirat nanti orang yang berwuduk ini bercahaya. Bagaimana? Nantikan esok. Para penonton sekalian, bila sebut tentang syurga, golongan yang akan masuk syurga adalah minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Antara rahsia hebatnya golongan empat ini, iaitu mereka menguruskan hawa nafsu. Dan akhirat, syurgalah ganjarannya. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.